Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali pada channel saya, Naha Alias. Okey, sebelum tu saya ucapkan ribuan terima kasih yang mana yang support saya selama ini. Dan Alhamdulillah, saya telah pun melengkapi syarat untuk YouTube, iaitu memiliki 1000 subscriber dan juga 4000 jam tontonan. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada anda semua kerana support saya. Walaupun channel ini masih lagi baru, saya juga adalah pemula YouTuber yang masih lagi baru. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, ramai yang tanya saya, bang, ada lagi tak video-video tentang skuter SADV 750 ni? Membagi lagi video-video, kami tengah boring sekarang ni kan. Kau ada video-video yang terbaru yang mungkin kami nak tengok lagi kan. Jadi Alhamdulillah, saya cuba juga untuk siapkan satu video pada hari ini, iaitu berkenaan suspension. Berapakah kos yang terpaksa saya keluarkan untuk saya tukar suspension belakang dan juga fork di hadapan SADV. Jadi di akhir nanti kita akan tahu berapakah yang saya sebut nanti, berapakah jumlah duit yang terpaksa saya labur untuk memiliki ataupun untuk tukar suspension yang lebih baik daripada standard. Bukan bermaksud standard suspension standard tak bagus, tetapi saya mengambil inisiatif disebabkan ada beberapa faktor. Jadi saya bertukar kepada standard kepada suspension yang lebih yang terbaik. Dan kemudian ramai juga tanya saya kan, bang, body SADV abang ni Repsol lah bang, ni stiker ke, abang cat ke, atau airbrush ni kan? Jadi saya akan bagi tahu berapakah kos untuk saya buat mencantikkan body SADV saya. Sama ada sekarang ni terjawab, sama ada saya buat stiker, cat ataupun airbrush. Nanti kita akan tahu jawapan dia. Saksikan untuk kalian semua pada hari ini. Terima kasih. Baik. Cuba lihat body ni, body SADV ni, sebab ada Repsol Okey. Ini pada awalnya motor ni warna dia lah moon silver. Okey. Jadi saya nak nampak menarik SADV ni, saya dah buat full wrap Ni stiker. Full wrap stiker. Ni bukannya orang kata airbrush dan cat Jadi cuba lihat stiker ni. Ataupun saya letakkan stiker ni, jadi SADV ni lebih nampak menarik berbanding dengan warna asal dia tu macam blur sikit, tak ada nampak menarik sangat Jadi berapakah kos untuk saya buat stiker ni? Baik, stiker ni yang saya buat penuh ni dia penuh. Ni full wrap ni memang penuh. Satu body ni saya stiker daripada atas sampai di bawah ni. Ni semua stiker. Dan juga ada beberapa tambahan dari segi SADV lah dan sebagainya, Honda dan sebagainya. Ini termasuk kos keseluruhan saya buat untuk SADV ni berjumlah di antara 600 ke 600.5 Ni stiker-stiker ni semua. Sebab ramai yang tanya saya, sebab dia orang tak percaya bahawa ini adalah stiker, bukan cat Saya bagi tahu sini, ini adalah stiker, bukan cat ataupun airbrush. Jadi boleh nilai sendirilah okey ke tak okey. Kita pakai stiker je. Sebab bila kita pakai stiker, so kalau kita tak nak lagi color ni, so kita boleh buka aja. Berbanding kalau kita cat, so kita tak boleh lagi, maknanya tak boleh lagi dah. Maknanya kena cat lain-lain. Kos cat lagi lebih mahal daripada stiker Okey. Jadi itu maklumat yang saya nak bagi tahu. Ini adalah stiker. Okey. Okey, baik. Kemudian ramai juga tanya pada saya, abang dah tukar suspension ke motor ni? Okey, sebelum ni pun saya dah buat review tentang suspension SADV. Dan saya percaya bahawa kalau tengok pada video sebelum ni, memang saya dah masuk all-in. Okey. So hari ini saya akan bagi tahu berapakah kos sebenarnya untuk kita tukar suspension kita yang standard tu kepada all-in. Sebelum itu saya nak bagi tahu. Ini dia. Ini adalah suspension
SCV yang ori nampak kan. Jadi telah pun tukar pada Olin. Jadi sebenarnya saya susah sebenarnya nak tukar suspension ni, sebab kita beli motor mahal kan, 65,000. Takkan suspension ni tak bagus kan. Mesti pihak Honda dia dah cuba dan nilai SOB standard ni mestilah bagus kan. Jadi saya nak bagi tahu sini pandangan saya Jadi disebabkan berat saya 90 lebih lah kilo. Kemudian saya dah cuba setting Saya dah setting dia ni. Tapi disebabkan berat badan saya dan juga tengok saya ada pannier kan, ada bok kecil dan sebagainya, jadi berat. Jadi kalau mengikut SOB standard ni, dia tak mampu untuk menampung dengan berat badan dan juga barang-barang yang sepaksa saya bawa setiap hari Jadi ramai dah bagi tahu dan memang kena tukar. Sebab saya dah cuba dan saya tengok lama kelamaan saya merasakan bahawa keperluan untuk tukar kepada suspension lain perlu. Jadi di Malaysia ni saya nampak selain pada Olin, kita ada dua je saya nampak sekarang, adalah YSS, suspension YSS dan juga Olin. Jadi saya bertukar pada Olin sebab kebanyakan saya tengok review bahawa kebanyakan owner SDV Malaysia, dia orang masukkan SOB Olin. Baik. Jadi saya nak bagi tahu berapakah kos SOB Olin ni. Sebab semua orang nak tahu berapakah kos sebenarnya. Baik. Untuk suspension Olin ni tahun lepas saya beli ni masa tahun baru Cina. Masa tu saya dapat harga yang paling murah lah, iaitu RM1,630 je. Dan di pasaran ketika itu adalah lebih kurang 1,800 ke 2,000 harga SOB Olin Dan sekarang ini SOB Olin adalah RM2,400. Jadi harga ni berbaloi ke tak berbaloi, so siapa yang pakai dia akan bagi tahu sendiri. Bagi saya dah tukar Olin, memang terbaik lah. Nama pun Olin, mana-mana motor pun high end punya suspension adalah Olin. Okey, walau bagaimanapun saya nak maklum sini, okey, itu harga Olin aja, SOB Olin belum lagi upah untuk kita pasang. Okey, upah pasang di antara 100 ke 150. Upah pasang Dan alhamdulillah saya buat di Big Wing setapak. So dengan saudara Anas, so terima kasih kepada saudara Anas sebab sponsor saya. Dan kemudian mula upah untuk setting. Okey, setting di antara RM80 ke RM150 terpulang kepada pomen sendiri. Tapi itulah anggaran upah dia. Jadi setelah saya guna SOB Olin, dah hampir saya kata saya dah guna lebih kurang 6 bulan, dan saya masih lagi kadang-kadang tu cuba cari setting. Bila kita dah guna lama-lama, kita rasa bahawa setting kena adjust, so saya pergi tempat yang saya setting, so bagi tahu je bila cornering saya rasa ada perlu lagi ketat ataupun rasa lagi terlalu lembut, jadi kita kena setting. Bila kita bawa je motor tu, kita kena rasalah setting sendiri dan kita suruh pomen kita untuk adjust. Kita boleh adjust sendiri, tapi saya lebih bagi kepada yang pakar. Baik. Untuk suspension belakang, memang saya tukar Olin, dan suspension depan, okey, kalau ikutkan suspension depan ni, fork ni, okey, fork ni kalau ikut ke sini, cuba tengok sini. Okey. Untuk fork atau spring depan, saya tukar spring YSS. Jadi untuk di hadapan kita ada banyak brand lah. Di antaranya Olin pun ada juga untuk spring depan, SOB depan. Ada juga beberapa brand yang lain. So yang ini saya bagi tahu saya tukar YSS sebab bajet saya taklah berapa ada. Jadi kos untuk saya spring saja di antara
500 ke 600 lebih. Itu tak termasuk upah pasang. Upah pasang lain dan juga minyak. Sebab apa saya tukar suspension depan dan belakang? Jadi ramai dah review dan ramai juga dah maklumkan bahawa suspension depan ni ada terlalu lembut. Bila kita laluan yang tidak stabil, banyak lekuk-lekuk, terasa hentakan tu tekak, rasa macam lembut, terlalu lembut. Jadi kita spring tu, tukar spring lebih keras dan suspension akan lebih terbaik. Dan juga di belakang. Dan saya nak maklumkan sini, suspension depan dan belakang memang kena setting. Kita tak boleh daripada kilang tu kita pasang tak setting. Memang kita akan, sebab tu akan rasa kerasnya suspension ni kan. Memang kita akan rasa macam macam tak syok kan. Jadi mana-mana pun saya nak bagi tahu sini kena setting. Dan setting kena cari tempat yang betul-betul yang memahami SK Oling dan YS sendiri. Kena cari. So, saya percaya bahawa di Malaysia ramai kedai-kedai motosikal yang pakar untuk setting motor kita. Sebab kita tengok berat kita, dia kan tengok dari segi berat kita kan, dari segi apa yang kita bawa motor ni, berapa load dia dan sebagainya. Kita serahkan pada yang pakar. Okey, saya dah rendahkan dia. Kalau ikut standard dia tu tinggi jadi saya dah rendahkan sedikit sebab saya rasa macam bila corner tu rasa macam tak sedap lah, kiranya kita buat macam membuai. Tapi dan saya selepas rendahkan saya rasa saya bawa lebih lagi confident lah kan. So terbaik lah kan. Baik, semoga kita berjumpa lagi pada channel saya akan datang. Dan apa-apa yang saya maklumkan lagi, moga ada manfaat pada semua. Sebelum tu, kawan-kawan mohon untuk subscribe channel saya supaya saya lebih semangat untuk buat channel untuk kalian semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.